Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyambung pelajaran kita dalam bahagian tajwid, yang mana pada pelajaran yang lepas kita telah pun mengetahui tentang bacaan ra. Kali ini kita akan lihat tentang waqaf dan ibtida. Okey, kita lihat objektif pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kamu akan mengetahui tanda-tanda waqaf dalam Al-Quran. Seterusnya yang kedua, kamu akan mengetahui jenis-jenis waqaf. Dan yang ketiga, kamu akan mengetahui jenis-jenis ibtida. Okey, kita lihat tanda waqaf. Waqaf ialah memberhentikan bacaan di akhir kalimah untuk bernafas dengan tujuan menyambung bacaan semula. Sebagaimana yang selalu kita lakukan ketika membaca Al-Quran. Bila kita dah tak cukup nafas, maka kita pun berhenti. Jadi itu yang dinamakan sebagai waqaf. Okey, kita lihat tanda-tanda waqaf. Yang pertama, mim. Digalakkan kita waqaf. Contoh dalam surah Al-An'am ayat 36. Yang Ustazah bulatkan tu, maka kita waqaf di situ. Okey, contoh bacaan. Innama yastajibul lazina yasma'un. Okey, kita berhenti. Okey, seterusnya tanda waqaf titik 3. Harus waqaf pada salah satu tempat. Okey, contoh ayat 2 surah Al-Baqarah. Okey, kalau kita berhenti pada titik 3 yang pertama. Zalikal kitabu la raib. Okey, manakala kalau kita berhenti pada titik yang ketiga pula. Zalikal kitabu la raiba fih. Okey. Baik, seterusnya tanda waqaf qala. Yang ini waqaf lebih utama. Contoh kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 26. Wa yatuba alaikum. Okey, kita berhenti di situ. Okey, seterusnya tanda waqaf jim. Harus waqaf ataupun wasal. Okey, contoh surah Luqman ayat 19. Okey, kalau kita waqaf waghdud min sautik. Okey, kalau kita wasal waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Okay, seterusnya tanda waqaf solat. Yang ni wasal lebih utama. Okay, contoh surah Al-Hadid ayat 1. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Baiklah, seterusnya kita lihat jenis-jenis waqaf. Okay, yang pertama waqaf tam. Waqaf pada ayat telah sempurna maknanya dan tidak mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Kita boleh lihat pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Jadi waqaf pada kalimah Al-Muflihun, pada ayat yang ke-5. Lepas tu kita mulakan bacaan pada kalimah berikutnya. Okay, seterusnya waqaf kafi. Waqaf pada ayat yang telah sempurna maknanya tetapi mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut makna bukan lafaz. Okey, contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Jadi waqaf pada kalimah la yu'minun dan memulakan bacaan dengan kalimah berikutnya. Ini kerana ayat yang ke-6 menjelaskan tentang golongan kafir. Begitu juga dengan ayat ke-7, penerangan tentang orang-orang yang kafir. Baik, seterusnya kita lihat waqaf hasan, iaitu waqaf pada ayat yang telah sempurna maknanya tetapi mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Okey, contoh dalam surah Al-Fatihah ayat kedua, waqaf pada kalimah lillah dan tidak memulakan bacaan pada kalimah berikutnya, kerana waqaf bukan pada ra'sul ayah. Ra'sul ayah ni makna kepala ayat. Jadi contoh bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh juga waqaf pada Alhamdulillah. Namun begitu elok diteruskan bacaan. Baiklah, seterusnya waqaf qabih. Waqaf pada ayat yang mengubah makna sebenar atau yang tidak sempurna makna kerana mempunyai kaitan dengan kalimah selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Contoh dalam surah An-Nisa ayat 43, tidak harus waqaf pada kalimah as-solah secara sengaja. Okey, contoh bacaan.
Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah. Berhenti di situ, ya. Lepas tu kita sambung wa antum sukara. Jadi wakaf ini adalah wakaf qabih. Kerana ayat yang sebelumnya la taqrabus salah, Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang beriman untuk mendekati solat. Kenapa? Ya, ayat yang seterusnya wa antum sukara, kerana pada masa itu sekiranya dalam keadaan mabuk. Baiklah, seterusnya kita lihat jenis-jenis ibtidak. Maksud ibtidak ialah memulakan bacaan Al-Quran selepas kita waqaf. Ibtidak terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ibtidak hasan dan satu lagi ibtidak qabih. Ibtidak hasan bermaksud memulakan bacaan pada kalimah yang dapat difahami maknanya serta tidak bersalahan dengan maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala ibtidak qabih memulakan bacaan pada kalimah yang tidak menyampaikan maksud yang sebenar atau mengubah makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Untuk ibtidak hasan, hukum bacaannya adalah harus, manakala ibtidak qabih, hukum bacaan adalah tidak harus. Okey. Jadi setakat ini untuk pelajaran kita kali ini, ya. Saya harap kita boleh membaca Al-Quran dengan cara dan adab yang betul. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.